Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video 9, kita akan mempelajari bagaimana untuk mencari nilai pemboleh ubah dalam satu ubahan songsang. Beberapa langkah ataupun 5 langkah perlu diikuti untuk kita mencari nilai sesuatu pemboleh ubah. Yang pertama sekali ialah daripada pernyataan yang diberi, kita bentukkan satu hubungan ubahan songsang. Daripada hubungan ubahan songsang itu, kita akan bentukkan persamaan. Daripada persamaan, kita akan mencari nilai pemalar dengan teknik gantian. Selepas dapat pemalar, kita akan bentukkan satu persamaan. Dan selepas mendapat persamaan, kita akan mencari nilai sesuatu pemboleh ubah yang dikehendaki dengan teknik gantian. Dalam video ini saya akan berikan beberapa contoh untuk mencari nilai. Kemudian saya juga akan bincangkan soalan-soalan SPM tahun-tahun lepas. Contoh yang pertama, diberi P berubah secara songsang dengan Q. Jadi secara hubungan kita tulis seperti ini. P berubah secara songsang dengan Q. Kemudian kita bentukkan persamaan dengan mendarabkan 1/Q dengan K. Maka kita akan dapat P sama dengan K/Q. Kemudian kita cari nilai K. Langkah ketiga dengan teknik gantian, iaitu kita menggantikan nilai P2 dan nilai Q7. Jadi P2 Q7. Maka persamaan ini akan menjadi 2 sama dengan K/7. Maka untuk dapatkan nilai K, pecahan ni kita darab sebelah, iaitu 2 darab 7. Maka nilai K adalah 14. Apabila kita dapat nilai K sama dengan 14, kita rujuk semula kepada persamaan yang kita bentuk tadi, iaitu P sama dengan K/Q. Dan kita gantikan nilai K dengan 14, iaitu kita akan dapat P sama dengan 14/Q. Okey, soalannya hitungkan nilai P apabila Q sama dengan 16. Jadi kita akan gantikan Q dengan 16, jadi P sama dengan 14/16. Jadi nilai P adalah 7/8. Kita lihat contoh yang kedua. Okey. Diberi nilai Y sama dengan 0.5 apabila X sama dengan 16. Hitungkan nilai Y apabila X sama dengan 0.04 jika Y berubah secara songsang dengan kuasa 3X. Jadi dalam kes ini hubungannya telah diberi, maka kita hanya salin semula. Y berubah secara songsang dengan kuasa 3X. Kemudian kita darabkan dengan K. Jadi Y sama dengan K didarab 1 per kuasa 3X. Maka kita akan dapat di sini adalah Y sama dengan K per X kuasa 3. Jadi ini adalah persamaan umumnya. Kemudian kita untuk dapatkan nilai K, kita gantikan nilai Y yang diberi, iaitu nilai Y 0.5 dan nilai X sama dengan 16. Maka kita gantikan Y 0.5, X sama dengan 16. Maka kita akan dapat 0.5 sama dengan K per 16 kuasa 3. 16 kuasa 3 adalah 4096. Jadi 0.5 sama dengan K per 4096. Maka nilai K kita darabkan 0.5 dengan pecahan 4096, kita dapat 2048. Kemudian nilai K ni kita akan masukkan dalam persamaan. Saya tulis mula persamaan yang kita bentuk tadi, Y sama dengan K per X kuasa 3. Jadi nilai K kita ni adalah 2048. Maka kita akan dapat ialah Y sama dengan 2048 per X kuasa 3. Soalannya adalah hitung nilai Y apabila nilai X 0.04. Jadi kita gantikan nilai X ini dengan 0.04 untuk dapatkan nilai Y.
Jadi saya tulis Y sama dengan 2048 per 0.04 kuasa 3. Jadi Y sama dengan 2048 sama dengan 0.000064. Jadi bila kita bahagikan, kita akan dapat nilai Y ialah 320,000,000. Okey, kita lihat contoh yang ketiga, iaitu diberi Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X. Jadi nilai X diberi dalam jadual. Apabila X 9/4, Y 8, XS Y 2/4. Nilai S kita nak cari. Nilai X 0.04, nilai T kita nak cari. Okey, dua nilai ini digunakan untuk mendapatkan pemalar ubahan. Okey. Diberi Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X. Jadi secara hubungan kita tulis seperti ini. Okey, kemudian secara persamaan kita darabkan K dengan 1 per punca kuasa 2X. Maka saya akan dapat satu persamaan umum Y sama dengan K per punca kuasa 2X. Untuk mendapatkan nilai K, kita gantikan X adalah 9/4 dan Y sama dengan 8. Jadi 8 sama dengan K per punca kuasa 29/4. Okay, jadi 8 sama dengan K per punca kuasa 29/4. Kita akan dapat 3/2. Maka untuk dapatkan nilai K, kita darabkan 3/2 dengan 8. Okay, 3/2 darab 8, kita akan dapat 12. Jadi 12 sama dengan K, ataupun K sama dengan 12. Kita bentukkan persamaan dengan mengambil persamaan umum yang kita bentuk tadi, iaitu Y sama dengan K per punca kuasa 2X. Jadi Y sama dengan K per punca kuasa 2X. Kita gantikan nilai K. Jadi Y sama dengan 12 per punca kuasa 2X. Okay, soalannya adalah cari nilai S. Untuk mencari nilai S, kita gantikan Y sama dengan 2.4. S kita gantikan dengan untuk nilai X. Jadi Y sama dengan 12 per punca kuasa 2X. Jadi Y ini kita gantikan dengan 2.4 sama dengan 12 per punca kuasa 2S. Jadi apabila pecahan ini saya darabkan, saya dapat punca kuasa 2S didarabkan dengan 2.4 sama dengan 12. Jadi punca kuasa 2S sama dengan 12 dibahagi atau dinisbahkan dengan 2.4. Punca kuasa 2S sama dengan 12 per 2.4. Kita akan dapat 5. Jadi S sama dengan 5 kuasa 2. Maka nilai S sama dengan 25. Okey, cuba kita lihat untuk mencari nilai T. Jadi untuk mendapatkan nilai T, kita ambil semula persamaan, iaitu persamaan kita adalah Y sama dengan 12 per punca kuasa 2X. Okay, kita gantikan nilai Y kita ni tadi. Okay, nilai Y kita dengan T. Dan nilai X sama dengan 0.04. Jadi nilai Y adalah T sama dengan 12 per punca kuasa 0.04. Punca kuasa 2 0.04. Jadi T sama dengan 12 per punca kuasa 2 0.04. Kita akan dapat 1/5 ataupun 0.2. Jadi T sama dengan 12 kita bahagikan dengan 0.2, kita akan dapat 60.
Okey, kita pergi kepada contoh seterusnya, iaitu contoh yang keempat. Contoh keempat ialah dalam bentuk ayat panjang. Okey, dan kita akan wakilkan dalam bentuk ubahan. Sebuah syarikat mencetak sejumlah buku setiap hari. Jadual di bawah menunjukkan bilangan buah mesin, M mewakili mesin yang beroperasi dan masa yang diperuntukkan, T, untuk mencetak buku-buku tersebut. Okey, tengok jadual. M6, T10, M8, TP, MQ, T4. Okey. Diberi T berubah secara songsang dengan M. Jadi untuk A, T berubah secara songsang dengan M. Jadi persamaannya adalah T sama dengan K didarab 1/M. Jadi T sama dengan K per M. Okey, sekarang kita nak cari nilai T. Nilai yang kita akan ambil untuk mencari nilai T adalah 6 dan 10. M6, T10. Jadi 10 sama dengan K per 6. Jadi saya darabkan pecahan 6 dengan 10. Jadi 60 sama dengan K ataupun K sama dengan 60. Jadi persamaan yang saya dapat adalah T sama dengan 60 per M. Iaitu saya ambil daripada T sama dengan K per M. Okey, untuk B tentukan nilai P dan nilai Q. Nilai P adalah untuk T, nilai Q adalah untuk M. Okey, kita cari nilai P dulu. Nilai M adalah 8 dan nilai T adalah P. Jadi kita ambil semula persamaan yang kita dah bentuk tadi. T sama dengan 60 per M. Okey, nilai M adalah 8, nilai T adalah P. Jadi P kita gunakan kaedah gantian. Sama dengan 60 per 8. Maka P sama dengan 60 per 8. Jadi kita akan dapat 15 per 2. Okey, untuk nilai Q, kita ambil semula persamaan. T sama dengan 60 per M. Okey. Nilai Q adalah untuk nilai M. 4 adalah untuk nilai T. Jadi kita gantikan T dengan 4. Sama dengan 60. Nilai M ni kita gantikan dengan nilai Q. Jadi saya darabkan. 4 darab Q adalah 4Q sama dengan 60. Maka 1Q sama dengan 60. Kita bahagikan dengan 4. Jadi Q sama dengan 15. Jadi kalau soalan itu berbentuk pernyataan panjang, kita kena wakilkan dia dengan bentuk hubungan ubahan. Saya pergi kepada contoh SPM. Kita lihat SPM 2005. Jadual menunjukkan sebilangan nilai pemboleh ubah X dan Y dengan keadaan Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X. Okey, jadualnya nilai X 4, nilai Y 6, nilai X 16, nilai Y 3. Carikan hubungan. Maknanya yang ini kita nak bentukkan persamaan. Okey, kita lihat pernyataan ini. Jadual menunjukkan sebilangan nilai pemboleh ubah X dan Y dengan keadaan Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X. Jadi Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X. Jadi kita tulis dalam bentuk persamaan. Okey, dalam bentuk hubungan seperti ini. Jadi dalam bentuk persamaan Y sama dengan K didarab 1 per punca kuasa 2X. Jadi Y sama dengan K per punca kuasa 2X. Okey, sekarang kita nak cari nilai pemalar K. Kita gantikan Y sama dengan 6. Dan juga X sama dengan 4. Jadi 6 sama dengan K per punca kuasa 2. Okey.
6. Okey, nilai y 6, nilai x 4. Okey, jadi 6 sama dengan k per punca kuasa 2, 4. Jadi 6 sama dengan k per 2. Jadi 2 kita darab dengan 6, maka 12 sama dengan k. Jadi kita bentukkan hubungan antara y dan x. Kita ambil persamaan yang kita dapat tadi. Y sama dengan k per punca kuasa 2x. Dan kita gantikan k dengan 12. Jadi y sama dengan 12 per punca kuasa 2x. Seterusnya kita tengok contoh SPM 2006. Okey, 2006 dia nak kita kirakan nilai y. Okey, hubungan telah diberi, y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2x. Jadi saya tulis saja. Okey. Jadi y sama dengan k didarabkan dengan 1 per punca kuasa 2x. Maka persamaan umumnya y sama dengan k per punca kuasa 2x. Baik, untuk mendapatkan nilai k, kita gantikan y3, x 36. Jadi 3 sama dengan k per punca kuasa 36. 3 sama dengan k per 6. Jadi untuk dapatkan nilai k, 3 ni kita darabkan dengan pecahan 6 ni. Jadi 18 sama dengan k. Maka persamaan kita adalah y sama dengan k per punca kuasa 2x ni. Kita gantikan k. Jadi kita akan dapat ialah y sama dengan 18 per punca kuasa 2x. Okey, kirakan nilai y apabila x 4. Jadi kita ambil semula persamaan, iaitu y sama dengan 18 per punca kuasa 2x. Okey, kita ganti x 4. Jadi y sama dengan 18 per punca kuasa 24. Ataupun y sama dengan 18 per 4 punca kuasa 2. Maka y sama dengan 18 per 2. Jadi y sama dengan 9. Contoh lain kita lihat 2008. Okey, dalam soalan 2008 diberi y berubah secara songsang dengan x kuasa 3. Jadi saya tulis y berubah secara songsang dengan x kuasa 3 seperti ini. Jadi y sama dengan k didarab 1 per x kuasa 3. Maka persamaan umumnya y sama dengan k per x kuasa 3. Okey, sekarang kita cari nilai k. Kita gantikan y 4, x 1 per 2. Jadi 4 sama dengan k per 1 per 2 kuasa 3. Jadi 4 sama dengan k per 1 per 8. Jadi 1 per 8 darabkan dengan 4. Okey, 4 didarab 1 per 8. Kita akan dapat 1 per 2. Jadi 1 per 2 sama dengan k. Maka persamaannya adalah kita ambil daripada y sama dengan k per x kuasa 3 ni tadi. Kita gantikan k 1 per 2. Maka y sama dengan 1 per 2 per x kuasa 3. Okey, seterusnya kirakan nilai x apabila y sama dengan 1 per 16. Saya ambil balik persamaan dia tadi. Y sama dengan 1 per 2 per x kuasa 3. Jadi nilai y kita gantikan 1 per 16 dengan nilai yang diberi. Sama dengan 1 per 2. Okey, nilai x kita nak cari. Jadi x kuasa 3. Maka saya boleh gunakan di sini ialah teknik pendarapan silang. Iaitu x kuasa 3 darab 1. Saya dapat x kuasa 3 sama dengan 16 didarab 1 per 2. Jadi x kuasa 3 sama dengan 8. Jadi untuk dapatkan nilai x,
Okey, 8 ni kita puncakan kuasa 3. Sebab kuasa 3 bila pindah jadi punca kuasa 3. Jadi X sama dengan 2. Dan kita tengok satu lagi soalan terakhir. Soalan 2011. Iaitu diberi bahawa M berubah secara songsang dengan N. Jadi M berubah secara songsang dengan N. Jadi M sama dengan K didarab 1 per N. Maka M sama dengan K per N. Jadi untuk dapatkan nilai K, M20 apabila N 2. Jadi 20 sama dengan K per 2. Maka untuk dapatkan nilai K, 20 ni kita darab 2, kita akan dapat 40. Maka persamaan kita adalah, kita tulis semula, M sama dengan K per N. K adalah 40, jadi 40 per N. Okey, soalannya kita nak hitungkan nilai N apabila M 5. Jadi kita ambil semula persamaan, M sama dengan 40 per N. Jadi nilai M adalah 5 sama dengan 40 per N. N ni kita darabkan dengan 5. 5 darab N adalah 5N sama dengan 40. Maka N sama dengan 40 per 5. Jadi N sama dengan 8. Jadi itu saja untuk video kali ini. Bagaimana kita mencari suatu nilai dalam ubahan songsang. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.